Lillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kitab Idaman Penuntut, dan insya-Allah kita sambung pengajian pada malam ini pada muka surat 29, perenggan yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sebaliknya jika tiada boleh hendak disampaikan air di bawah kulupnya dengan sebab buta, nescaya wajib dipotong supaya ia celek. Kecuali jika uzur hendak memotongnya kulup, bolehlah orang itu semayang macam orang yang tak dapat air dan tanah untuk buat bersuci, meraihkan waktu dan wajib qada. Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulupnya masa mandi mayat, kerana yang demikian itu membawa kepada menghinakan mayat. Bahkan ditanam mayatnya dengan tak payah disemayangkan menurut pendapat Syekh Ramli. Berkata Syekh Ibn Hajar, adalah disemayangkan juga dengan pakai tayamum, ganti daripada basuh kulub itu kerana darurah. Wajib juga dibasuh lubang dubur, dikembangkan sedikit waktu mandi macam ketika tengah berak. Baik, kita beri penghujung kaifiat mandi hadas. Mandi ni kita fahamlah mandi, dia ada kalanya wajib, dia ada kalanya sunat, dan biasanya harus. Jadi kita sebagai orang Islam wajib belajar fardu ain. Setakat mana fardu ain tu? Kalau dalam bab mandi, siapa kita reti mandi ni wajib, mandi ni sunat, mandi ni harus, itu lepas fardu ain. Kalau dalam bab mandi, kan dia ulama dia pericikan, kalau dalam bab tauhid sekadar mana fardu ain. Kalau mengenal Allah sekadar ni, kalau mengenal malaikat sekadar ni, kita belajar sekadar tu tak apa, lepas fardu ain. Tak cari arti banyak mana pun tak apa dah. Masalahnya dak lepas fardu ain. Jadi dalam bab mandi kata ulama, setakat mana fardu ainnya, yang wajib ni kalau dak tahu berdosa. Dalam bab mandi kita ni tak kira orang kalau berang kalau lupa mana pun, kita boleh tahu mandi sekarang ni, kalau aku mandi wajib, kalau keadaan begini sunat mandi, dan begini harus saja mandi. Sebab belajar fardu ain ini bukan dengar, kita dengar. Kita dengar riba itu haram, semua kan dengar. Dah mau belajar tak benda makna riba? Tak belajar. Dah riba haram lah. Dah riba tu benda tu aku tak tahu kan. Dah hukum haram lah. Dia gitu je. Itu kata ulama dimaaf untuk orang-orang dungu, orang yang akal je tak boleh nak pergi. Orang-orang dungu orang yang jenis lemah akal. Tak apalah, dimaaf pada syarak. Kita bukan orang lemah akal, orang pandai cari bitis kan. Jangan sekadar riba tu haram, tapi kita belajar apa makna riba. Itu. Baik. Jadi antara mandi ni yang jadi wajibnya, ulama sebut ada 6 sebab. Yang pertamanya sebab keluar mani, yang kedua sebab jima', yang ketiga sebab haid, yang keempat sebab nifas, yang kelima sebab wiladah, beranak, yang keenam sebab mati. Kalau orang tanya sebab apa wajib mandi, kita pun bilang 6 perkara ni. Ni orang belajar fardu ain ni. Tapi dia tak guru orang, dia tidak ulama, dia nak urau banyak-banyak tak erti 6 tu dia boleh bilang. Tak apa dah. Takut dah kita banyak tak tahu ni. Makin lama COVID makin jahil. Nampak tak? Jadi bila mandi wajiblah rata air sekalian badan yang zahir.
Nampak? Kalau rata air dah habis. Air rata tapi dah habis. Maksudnya ada bahagian badan kita yang zahir tidak kena air. Tidak dinamakan mandi. Bila tidak dinamakan mandi, tidak terakak hadas. Bila tak terakak hadas, macam mana nak sah semayang? Miftahus salah at-tahur. Anak kunci semayang ialah bersuci. Selagi mu tak buka dengan tuhuk taharah, dengan mandi yang betul, semayangmu terkunci. Maksud ulama kata mamnu', terlarang daripada buat. Nah, di antaranya kalau orang lelaki khulfah. Ni, yang tak masuk jawi lagi, tak berkhitang. Jadi kulit di bawah kuluk itu tidak kena air. Bila tidak kena air, maka itu adalah zahir. Lepas tu sini dia kata wajib berkhitan. Hukum berkhitan ini khilaf ulama. Jumhur ulama, laki-laki wajib berkhitan. Yang perempuan saja, mazhab Syafi'i, laki-laki wajib berkhitan, perempuan wajib berkhitan. Dan dalam kitab Az-Zawajir, Ibnu Hajar Al-Haythami meninggalkan berkhitan bagi laki-laki dosa besar, meninggalkan berkhitan bagi perempuan dosa kecil. Dah guna beza itu. Kerana berkhitan pada laki-laki berkait dengan sah batas sembahyang. Berkhitan bagi perempuan bukan sah batas sembahyang. Itu masalah nafsu saja. Bila dikhitankan merendahkan nafsunya. Hak laki-laki kait dengan sah batas sembahyang, tawaf dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ada najis di bawah hulu dan tidak kena air, dikira anggota yang zahir. Sebab tu tak berkhitan bagi laki-laki dosa besar. Kenapa? Kerana dia masalah taharah. Taharah ini miftahus salah. Maka ramai yang kena azab di dalam kubur kerana taharah. Apa? Air kecing kena di seluar antaranya. Kan Nabi jalan-jalan sampai di 2 titik kubur. Nabi pun berhenti. Sahabat belakang berhenti dan Nabi berhenti. Kemudian Nabi kata innahuma yu'azzabani. Kedua penghuni kubur ini sedang kena azab, sedang kena katok ni. Azab katok bukan gosok lah. Azab mana gosok kan? Azab mana kalau bahasa Terengganu kena katok kena seksa. Jadi pendek cerita Nabi pun khabar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu tuang kubur yang kena katok ni, yamshi fil ardi namimah. Dia berjalan di masa hidup tu, dia suka pergi ngadu rumah ratu, dia buruk ke minah, dia pergi rumah dalah, dia kata ke dia buruk ke Yusuf. Faham lagi? Jenis mengadu domba. Lah ni dak yang jalan Facebook lah tulis gitu. Kena azab kubur. Tulislah Instagram kena kataklah kubur lagi. Betul tak? Dan yang seorang lagi la ya tanzih anil baul. Mereka ini tidak bersuci daripada kencing. Kena katak dalam kubur kim ni. Air kecil kena di kemaluan, basuh dah habis. Air kecil kena di bawah kemaluan, mengalir sini. Basuh atas ni aja, sini tak basuh. Kena katak. Air kecil sini basuh dah, di seluar jin dah hilang. Duk kena sini tak basuh, mayang dengan air kecil. Kena katak. Ki mana? Ki kecil baru. Belum ejah projek lagi. Baru ki kecil. Belum lagi rasuah. Betul tak? Kena katak dah. Bayanglah. Jadi di sini Imam Syekh Ar-Ramli berkata tidak boleh disemayangkan mayat yang kulub. Kerana kita pergi buka kulub dia, nak kerak, nak buang, menghina mayat, mengaibkan mayat. Faham lagi? Maka tidak disemayangkan, didoakan. Dan berkata Syekh Ibn Hajar, disemayangkan selepas tayammum. Dua-dua ni ialah fuqaha mazhab Syafi'i. Kalau kita jadi mufti, kita ni mufti lah. Fatwa dengan Ibn Hajar. Dengan kitab
Ibnu Hajar, dengan pendapat Ibnu Hajar. Kerana bila dia tanaku antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli pada 95% masalah, maka muqaddam didulukan perkataan atau fatwa Ibnu Hajar. Sama ada dalam Tuhfah, dalam Minhajul Qawin dan seumpamanya. Baik. Jadi dah kita orang awam terpulang. Saya nak ikut Syekh Ramli, dipersilakan. Saya nak ikut Syekh Ibnu Hajar, dipersilakan. Kita orang awam tak ada masalah. Tapi kalau fatwa ifta mesti kaul mu'tamad. Kaul yang mu'tamad, kalau rajih marjuh dengan kaul rajih, kalau asah dengan sahih dengan kaul asah. Dengan kaul yang lebih kuat untuk guna orang awam. Kita nak taklid tak ada masalah. Sebab tu kita ni orang awam, kita bulu kucing banyak kena di baju, kita nak taklid pendapat yang kedua dalam mazhab, dimaafkan. Tak apa, loh dia. Tapi kalau kita nak jadi mufti, nak fatwa, pendapat muktamad 2-3 helai dimaafkan. Lebih pada 2-3 helai tak boleh, tak sah semayang. Bulu kucing lekat di baju. Tapi kalau nak taklid, ikut kaul dhaif, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, banyak pun maaf juga, asal jangan kita sengeleng bulu kucing. Nampak lagi? Jadi mana-mana kita nampak lagi pandangan-pandangan imam-imam syekh-syekh ni, kita nak taklid tak masalah. Yang nak ditaklid ni kau sahabat kita, kau kawan-kawan. Kita kata pak mazhab haram ni, tahu dah haram, tapi saya taklid pendapat kata boleh. Dah pendapat kata boleh pun dia. Ulama mana? Bukan ulama, dia saing kita, dia pasang ozek je. Hoi, tu tak boleh. Faham? Tak boleh. Dia nak taklid kau dhaif pun kau ulama. Faham lagi? Bukan kawan saya rodong punya kau. Dia ni banyak kan ni. Tolak hak ulama ambil saya rodong. Hak ulama tolak ambil kawan. Tolak hak ulama, tolak Imam Syekh ambil anak beranak. Mana boleh agama tak boleh gitu. Nombor 1 kali ayat Quran, nombor 2 hadis. Kemudian ijma' ulama. Dan wajib juga dibasuh lubang dubur, dikembangkan sedikit waktu mandi macam ketika tengah berak. Ni diajar belaka. Tak usah malu lah belajar. Tak usah malu, mari ngaji tak usah malu. Nak tambah ilmu. Dulu tahun 90-an. 96, 97 itu kan. 97, 98. Jadi kuliahnya Datuk Zubair, arwah Datuk Zubair, Timbalan Mufti Terengganu. Orang sini kan Gelugur tau. Kuliah di Masjid Putih. Ada satu pejabat Masjid Putih, kita pergi Masjid Putih, dekat kita nak pandang kereta tu, kalau masuk tu ada pejabat tu, kuliah dalam tu ada 30 orang. Jadi semua dalam tu ustaz-ustaz belaka. Kita seorang cak yang dah biar nak tupang ngaji. Suka nak ngaji, biar ada anda pun. Nak ngaji juga ambil berkat tu guru. Ngajar ni almarhum Datuk Zubair. Ingat tak? Orang Bromo dia ingat lah. Jadi kitabnya Murni Muhtaj Syekh Khatib Syarbini. Jadi dalam ngajar-ngajar ni, bila ada masalah dihuraikan oleh guru, kita adalah dia akan confirmation, mana ulang, maknanya bertanya kepada seorang tua di belakang. Betul tak tu guru? Dia kata gitu. Dia tu guru dah ngajar depan, tapi bila ada masalah hak pelik-pelik sikit, dia akan tanya, betul tak tu guru? Tu kata ya dah tu. Rupanya belakang tutup guru, duduk ngaji. Ni meja kita di depan tu sikit. Jadi mari direbar piping. Kita tengok orang mari piping makan jubah, ngeserbang, bawa kitab. Anak murid duduk nada. Rupanya di rumah ngajar kitab besar tau. Ustaz-ustaz penuh duduk di rumah petang-petang. Ulama dah umur dia dekat 80 dah. 70-an dah satu umur. Ngaji
Di rumah tu Ustaz Kuzar bersama mari nadah lagi dia. Mari nadah kita arak semua, kita dawi dak aja. Kita arak besar-besar belaka dah. Gi ngaji lagi murni muhtah. Dia baca di rumah kita atas, kita besar lagi. Nah, tengok tak? Hemah dia panggil. Nah, tua dah, tok guru dah. Ngaji lagi. Kita 3 bulan dengar orang ngajar. Oh, rasa macam Imam Hanbali dah. Ini cocok ni syaitan barang ya. Rasa hak ngajar-ngajar lah YouTube tu lebih kurang aku dah tu. Dah dia rasa lebih kurang dia. Dah nak kan. Allah Rabbul. Tinggal tu. Ni buat pedoman, Maka kalau dia kata kita nak mandi junub, masa kita duduk kita duduklah molek duduk, punggung kita ni akan terbuka. Sebab punggung kita ni sebelah, dua titik punggung. Faham? Bila kita bangun dia tutup gitu. Faham tak punggung ni ikut luar, ni ikut dalam betul tak? Takut tak faham pula. Ikut dalam dia gini punggung kita. Ni celah betul tak? Bila kita duduk tinggal cakup, dia akan jadi gitu. Macam nak berak. Dia jadi gitu tak? Ni basuh air. Jadi kalau kita mandi junub, kita diri. Contoh, berdiri dan air mandi junub tak kena celah ni, tak sah. Sebab makna mandi sailanul ma' ala jami'il badani. Faham? Meratakan air pada sekalian tubuh, termasuk celah ni. Faham? Makna zahir ni. Yang batin tak wajib, dalam mata batin tak wajib, dalam lubang hidung batin tak wajib, dalam mulut batin tak wajib, dalam lubang telinga batin tak wajib, dalam lubang tubuh batin tak wajib, dalam lubang zakar tak wajib korek batin. Hak luar zahir wajib sampai. Nampak? Mandi tak payah. Ada ilmu sikit. Apa? Jadi dulu. Tak ada ilmu gonyoh pas cabut kulit. Nampak ilmu tak ada, gonyoh apa cabut kulit duduk gini, laki-laki perempuan. Tetapi kalau kita diri pun memang kita boleh masuk air celah, kita rodok dengan kayu rata juga. Ada wajib duduk. Yang tok-tok guru ustaz-ustaz duk mengajar wajib duduk cakung tu, maksudnya ialah jika berdiri tak rata. Faham? Jika berdiri tak rata, wajib duduk. Dia kata saya apa, saya diri pun rata dah, bab punggung saya jauh. Orang lain dekat, saya jauh gitu punggung. Sini rata macam semampok gitu. Tak apa lah tu, tapi manusia nama semua gini belaka ni punggung. Duduk buka. Diri tutup. Kita mandi junub atas aja. Nampak? Anak 4-5 ekor dah tu pek. Celah ni tak rata. Dah. Sah tak mandi? Tak sah dah, tak sah mandi, sah tak semayang. Tak wajib pergi Mesir nak ngaji pada air, dia mari dengar sejik dah. Tapi tak mari juga. Surga pun tak mari juga. KTCC penuh kan. Kemudian dia kata sini sunat, bukan wajib, sunat. Dekat dubur tu kemaluan belakang, dabra, asalnya dabrun, makna belakang, dabar belakang. Faham? Dubur maknanya kemaluan. Hak mana? Hak kemaluan keluar berok. Sunat dia kata sini basuh lubang dubur. Basuh lubang dubur itu wajib. Ramai orang salah faham. Dan kembang benda mana? Teran. Teran. Kalau orang nak beranak mesti kata benda. Kalau teran terang. Faham lagi? Terang. Kalau orang tianu
Kalau KL lupa, push. Kalau lupa dia angin sagon kan. Faham tak lagi? Push. Makna terang. Faham? Terang tu tekan. Buat gitu. Kalau nak beranak, kalau orang nak berak, tak terbit. Najis dia tak mau terbit. Dia terang. Itu makna kembang. Kembangkan dubur itu sikit supaya terbuka dan basuh. Kalau kita tak kembangkan dubur, kita basuh tu wajib ni. Wajib basuh dubur. Dan kembangkan itu dalam kitab lain kata sunat. Mana sunat terang. Jangan terang banyak, sedikit. Terang banyak jadi terberok pula mandi junub. Faham lagi? Buat kembang sikit, dia kembangkan, dia fleksibel. Benda tu jangan, betul tak? Dia fleksibel, tak keras macam kayu gong, dia fleksibel. Dia geruk, dia buka. Tutup balik. Faham? Jadi kembang sikit, agaknya. Supaya lebih bersih. Kerana kembang itu yang di dalam agak terbuka sedikit. Tapi ramai pula salah faham, wajib terang macam wajib terang berok. La ilaha illallah. Itu tambahan dan salah faham ibarat kataan ulama. Dan hak lebih bid'ah lagi, wajib korek dengan jari. Alah bala tu. Siapa kawan tu apa luh habis. Mani junuk luh terus. Nak buat apa? Kawan dia ulama mana? Dia bukan ulama, kawan aku. Dia main kawan. Dia kawan ni orang tak ambil hukum. Kawan-kawan ni orang minta tolong tolak kereta. Punggah barang nak tahu lagi tu baru kawan. Kalau nak ambil hukum jengkang kawan, ulama. Biar dia pakai topi sudu pun lah dia ulama ambil hukum dengan dia. Faham? Kawan orang nak ambil hukum. Ini korek. Kat kali mandi junuk korek. Muncul kawan dia tu kata korek dengan jari. Kalau kawan dia kata dengan sepanak, berapa keras. Ini masalah. Tak? Bukan. Duduk masa nak mandi junuk tu, masa nak basuh celah kakak, masa tinggal, terang sikit. Buat gitu. Dia terbuka sikit dan gonyok. Tak bergonyok ke tangan, sembuh baik. Lebih bersih. Itu maksudnya. Sunat mandi hadas. Hak sunat pula. Tadi hak wajib. Sunat-sunatnya mandi itu banyak. Setengah daripadanya sunat menghadap kiblat. Menghadap kiblat mandi. Ada pun kecing berak dilarang menghadap kiblat. Kalau di tengah padang patah haram menghadap kiblat, haram membelakangkan kiblat. Tapi kalau dalam bangunan tidak haram. Cuma kalau boleh dalam bangunan pun tidak menghadap kiblat. Itu lebih baik. Tapi bila mandi wuduk dia adalah ibadah. Ibadah mandi ibadah sunat menghadap kiblat. Orang dulu nak buat jambang ukur kiblat. Tengok bulan, tengok bintang duk larut. Tengok kopah. Nak buat ambil haji tu. Tengok bulan, tengok bintang, cari kiblat. Dah nak buat surat. Dah nak buat jambang. Betul tak? Pasal apa? Pasal berak kecing ngadap kiblat, belakang kiblat, semua adalah kitab fiqh. Semua daripada kitab hadis. Dah dia cakna, kita mana cakna? Kau anda rumah dah betul kiblat dah kiblat nak lawa tu betul. Faham lagi? Bukan marah lawa. Agama tu ambil cakna tu. Tapi hak kita lah jamban di rumah tidak haram kalau menghadap kiblat belakang kiblat. Kata ni hak berak tidak ada bangunan. Nampak? Macam dulu 80-an ni tak ada dah hak berak patah. Faham lagi? Berak patah kan? Tanjung Subang Taki tu sampai Kemarang. Gelak-gelak lah dah naik tari sama duduk tepi patah. Tak apa boleh hukumnya. Tapi oleh kerana itu torik tempat orang lalu, wajib kena bersih. Makna kena gali lubang. Satu kambung kan. Faham tak? Tidak haram orang pijak. Mungkin 6.30 pergi berak situ. Lepas tu tak kambuh pula. Pukul 7 jogging bersama YB. Faham tak? Ada program berluah.
kasut YB. Faham lagi? Ni masalah. Jadi kita haram pula. Nah, tapi tak ada dah ni orang gila. Lah besok patah tu bahkan menghadap bulan matahari pun masuk dalam larangan. Nah, bulan matahari jangan buat main-main. Faham lagi? Kita semayang kena pertolongan matahari. Kita puasa raya pertolongan bulan. Tuhan buatkan buat saja. Nah, jual beli kita perlu dah jual beli. Dacing. Nah. Membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berniat dengan niat zikir. Mana nak start mandi junub? Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sangat. Paling kurang bismillah. Bismi dah boleh. Tak dapat pahala. Baik, kalau kita mandi tu di dalam jambang, dalam tandas, maka baca bismillah di luar pintu tandas. Kena ingat. Pergi nak mandi junub dalam jambang maka buka pintu, dah masuk lagi. Walaupun buka pintu lama kata buka dah, kaki dah melangkah lagi, boleh kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mula mandi lagi. Lepas tu masuk dalam. Doa-doa wudu, doa-doa lepas mandi junub. Oh ya, kulah jambang ni keluar dari pintu tandas. Dua-dua kaki duduk luar, boleh baca. Nampak? Kita baca tak? Masuk bilik air baca bismillah tak? Nah. Waktu baca doa ke tak? Dah. Kecil baca doa tak? Berok baca doa tak kita? Dah. Kalau dok macam lembu. Dia tengok lembu kucing sini. Cik Mak. Dia tengok lembu kucing. Dia baca doa. Dah. Kita dah baca lembu. Cuma semak lah kita lembu kalau peng. Bukan makna jadi lembu tu tidak. Macam kita ni macam haiwan tak tahu benda. Kau mak dia ajar Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, aku minta berlindung denganmu ya Allah, aku masuk pada tempat yang kotor ini daripada segala kotoran, pada perkara yang tidak baik. Nah, kan kita beza ke kita ni dengan orang kafir. Orang kafir baca tak? Tak. Jadi kita orang beriman baca ku. Nampak? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang beriman dengan orang fasik? Tak sama. Contoh tu masuk jambang. Tu baca doa. Orang kafir dah baca masuk order itu. Macam datang. Jadi baca bismillah. Tak ada soalan tau? Ada? Kawan, biar nak balik lah. Lama tak tak coy. Nak basi masa. Okay. Membasuh dua tapak tangan. Maksud tapak tangan sebelum mandi junub. Menggosok dengan tangan di mana tempat yang sampai pada seluruh anggota berturut-turut. Kat mana siapa gosok? Siapa sini gosok sini. Siapa sini gosok. Hak tepat tak siapa diberi kelonggaran. Asalkan rata air jeruk. Kemudian dimulai basuh daripada sebelah kanan dan membasuh 3 kali dan lain-lain. Basuh belah kanan dulu baru basuh belah kiri pula. Contoh mandi junub. Ini sunat-sunat ni. Tapi kalau kita ambil wajib saja, kok pandailah kanan kiri atas kanan depan bawah dak baca bismillah pun, asalkan kita mandi rata air sekalian badan yang zahir, ma'aniyah berserta dengan niat sudah sah. Cuma lebih baik kita lakukan yang sunat. Tak? Tersebut dalam kitab Iqna' Bujairimi. Muka surat 201, orang yang berhadas harus mandi bertelanjang dalam tempat yang terlindung di dalam bilik air atau di hadapan orang yang harus menengok auratnya, tetapi kalau pakai kain basahan lebih baik, lebih afdal. Katanya pada pendapat saya, jika mandi dalam bilik air bertelanjang lebih afdal kerana menjimatkan air, terutama jika air tidak banyak dan senang hendak meratakan air itu ke seluruh badannya. Ini pendapat Syekh Bujairimi. Ada dalam kitab Iqna', salah satu kitab fiqh mazhab Syafi'i. Cik Mak mau mandi telanjang ke pakai kain sahang? Telanjang? Nampak? Tak apa dah. Di tempat yang diharukan syarak. Tak?
Ni mandi telanjang kodoh sugan jeng. Tembok lari habis je kekek. Itu pendapat dia. Jadi hukum mandi telanjang ni di tempat yang terlindung sebenarnya tidak sepakat ulama. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan makruh. Jadi ada orang ngajar kemarin ni, dia kata makruh mandi telanjang dalam bilik air. Betul, ada pandangan ulama begitu. Ada pula ustaz lain pula mari harus mandi telanjang dalam bilik air. Sama Allah, ada pandangan begitu. Pandangan ulama ada masalah, tak payah balas lah. Tak ikut pandangan orang awam. Kata Syekh Bujairimi, kerana bila kita telanjang, dia kata lebih jimat air dan mudah menggosok. Kalau pakai kaisang, dia kata air pada lekat di kaisang ni. Lambat sudah. Tapi terpulang dah. Cuma kalau nak wuduk tu pakailah kaisang. Sebab wuduk itu dia khilaf antara haram dengan makruh. Pendapat yang paling kuat makruh telanjang wuduk. Pendapat yang dhaif haram wuduk telanjang. Tapi ada pun mandi telanjang, maka dia khilaf antara makruh dengan harus. Faham tak lagi? Tak berat sangat. Kerana apa? Kerana mandi itu berhajat kepada nak gosok seluruh anggota. Adapun berwuduk, apa tujuan mu telanjang? Wuduh ke jenis benar. Mu mandi telanjang tak apalah, mandi junub dah habis dah, mu nak ambil wuduk pakai lu kain. Pasal tak comel benar kalau telanjang berwuduk. Dak jaya terang balik sekarang. Masa tunduk koma tu, kita tengoklah cermin belakang. Macam toyo. Nampak? Dengan koma melanjang ulat ada wuduh kan mandi lah mandi orang nak ratakan air. Dia kata tidak haram. Jika mana? Jika tidak ada orang. Atau ada orang dalam bilik air tapi orang yang boleh tengok dia. Dia kena faham aurat ini ma yajibu satruhu. Nampak? Anggota badan, jasad badan manusia yang yajibu satruh, wajib tutup daripada minan nazar, daripada dilihat. Siapa lihat? Manusia mana? Manusia yang haram lihat. Ada ke manusia yang tak haram lihat kita? Ada. Siapakah dia? Dua saja dalam dunia ini. Yang pertama dipanggil isteri, yang kedua sahaya. Kita penghulu ada sahaya perempuan. Zaman dulu lah, zaman Rasulullah tu ada hamba perempuan. Dia ni halilah kita. Dia orang yang halal melihat badan kita, A sampai Z, daripada kaki sampai atas kepala. Dan isteri kita. Zaman ini tak ada hamba sahaya. Orang yang tidak haram melihat kita sekalian badan, isteri. Faham lagi? Betul tak Cik Mak? Berapa orangmu sekarang boleh tengok badanmu? Dalam dunia sekarang ada berapa orang boleh tengok badanmu? Isteri seorang je. Lebih jadi ramai sikit boleh tengok. Faham tak? Jadi dia mandi telanjang, mandi junub. Bini duk basuh belah dia, duk kicau kain kelepung laki mandi telanjang belah, duk siap. Belah kucing tengok tu lelaki. Tak urut dah. Faham lagi? Haram tak? Tak haram lah. Faham tak? Kalau mu tergamuk dah, tak bosu dah. Faham? Pasal apa? Pasal kita sudah angkat hukum aurat tu dengan ijab. Dengan qabul ijab dia panggil. Aku nikahkan akan nikah dengan mas kawinnya sekian-sekian. Aku terimalah akan nikahnya nama perempuan itu dengan mas kahwin yang tersebut itu. Qabul tu maksudnya mengangkat hukum haram kepada tidak haram. Apa benda? Haram sentuh, tidak haram sentuh. Haram pegang, tak haram pegang dah. Haram peluk, tak haram peluk. Haram tiung, jadi tak haram tiung. Haram tengok badan, jadi tak haram tengok dah. Faham lagi? Jadi sekarang 3 kali.
Nah, bini duduk kicau tu apa benda. Faham? Dalam bilik air kita buat bodoh masuk ni lanjang kau. Tengok bini kita kata gua ni. Bini kata, abang ni tak tahu. Dah kejut kau bini tau. Tapi jadi semangat mula dah seronok. Buat lalu ayah haji sekarang. Itu kena faham. Bukan izin suruh itu nak royak, nak khabar. Haram telanjang jika ada mata-mata yang haram melihat. Melainkan mata yang tidak haram melihat. Dia gitu. Dan ulama menambah lagi kanak-kanak yang lam yazharu ala auratin nisa, yang belum faham soal aurat. 2 tahun, 3 tahun ke bawah, tidak erti. Itu tak ada masalah. Jangan cakap tang 3 haram. Walaupun anak sendiri. Mandi yang sunat wallahu alam. Kita tengok soalan ada 3 mana ni. Soalan yang pertama, apakah hukum vaksin? Ada selalu dah. Cari balah belaka ni. Apa pendapat tentang kerajaan Taliban? Dia hutang ada, lepas tu dia tak mampu settle hutang, lepas tu dia buat perjanjian lacurkan anak dia untuk settle hutang. Maksud huwa dalam surah Al-Ikhlas. Apakah hukum laki-laki pakai rambut palsu untuk photoshoot? Ada ustaz mengajar saya dengan doa berlindung Allah dalam diri aku dan aku berada dalam kalimah la ilaha illallah. Adakah dibolehkan? Dapat ustaz tentang kerajaan sekarang, kerajaan yang ingin jaga agama atau tidak? Baik parok ni. Adakah hukum tak ambil vaksin adalah berdosa, dan hukum yang dibuat oleh pemimpin sekarang kalau tak ikut berdosa? Betul ke surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan jadi pembela kita di mahsyar nanti? Jadi mana afdal kita ulang baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran? Saya ada seekor kucing yang terlalu terlalu manja, sampai masa saya semayang kucing tu tunggu saya di sejadah. Saya nak semayang bersama saya dia. Apakah istimewanya kucing saya itu? Apa hukum kalau kita ejah JPJ untuk dapatkan lesen? Hukum bini kita merajuk sebab suami dah ingat balas WhatsApp. Kalau mandi bersama dengan bini paling kurang kena tutup kemaluan ke atau boleh buka? Biar nak tanya. Dia kata kucing dia manja sangat, bila dia semayang pun kucing dia tunggu nak semayang sama dengan dia. Apakah hukum kucing dia? Tak ada apa-apa. Kucingmu tu bela je lah. Tak ada hukum apa-apa, tak ada masalah. Dan sahabat-sahabat bila Nabi kata jika anjing menjilat akan air dalam baldi, Nabi kata hendaklah kamu buang air dalam baldi. Sahabat dengar, dah kalau kucing, ditambah pula. Nabi kata anjing. Kalau anjing minum dalam air dalam baldi kamu, mu kena buang air dalam baldi tu faghsiluhu sab'a, basuh 7 kali. Sahabat tambah pula, dah kalau kucing, Nabi kata kucing tidak najis, dia binatang yang jenis berjalan berpusing-pusing pada kaki manusia. Tu sungguh kan? Maksudnya kita pergi dapur tu masuklah bilik, kita masuklah ke boy, duduklah kain. Faham lagi? Jenis main dengan orang. Jadi hukumnya diberi kelonggaran banyak, dia suci. Maka kucing jilat air pun kita boleh minum, kita buat air melo, dia minum dulu, kita minum kediang pun boleh. Jadi bila dia semayang, kucing semayang juga, tunggu atas jadah, tak ada masalah. Molek lah tu, tak ada masalah. Bahkan kita semayang, dia naik atas riba kita pun tidak batal, kerana kucing tidak najis. Yang batal 2 jenis binatang saja naik atas riba kita. Pertama anjing, kedua babi. Kita tayak awal, babi duduk atas riba. Faham lagi? Tu balik awal. Dah tayak akhir tu. Lain pada tu, kura-kura duduk atas belakang masa kita sujud, sah. Kita rokok, gajah naik atas belakang, sah. Walaupun kita meninggal lepas rokok. 2 jenis binatang saja kalau kena kita semayang batal, kucing ada masalah. Cuma bila kita nak bangun, kita akak perlahan, kata dalam mazhab Syafi'i jangan gerak 3 kali. Kerana betul-betul jadi batal. Akak tu bawa dan bangun. Jangan katok, jangan apa. Ada orang dia rembah kucing. Orang tua dah kita semayang belakang, dan kucing dia tu mari ngek kat dia tu, kat kaki dia, dia pegang tengah semayang.
Dia pegang, pium, dia lapor gitu. Bunyi, bunyi. Berat kata orang tua ni, berat nanang kata. Nah, pada kita buat kepah gitu dah lari dah. Nah, lepas lapor gitu. Nah, adakah surah Al-Baqarah, Ali Imran akan bela kita pada hari kiamat? Tak. Dah yang tu bukan Baqarah, Ali Imran. Semua surah dalam Quran. Nabi kata ikra'ul Quran fa innahu jaa yaumal qiyamah syafi'an li ashabi au kama qala. Bacalah kamu akan Al-Quran, bukan Baqarah, bukan Ali Imran. Nah, ikra'ul Quran. Al-Quran tu mushaf 30 juzuk. Mana-mana surah dari 114 surah, dari Fatihah sampai surah An-Nas, baca mana-mana pun jaa yaumal qiyamah, dia akan datang. Surah mana baca? Surah Al-Kahfi, Al-Kahfi datang. Surah mana baca dulu dalam dunia? Surah Sulaiman, surah Sulaiman lagi. Sulaiman surah semut tu lah. Nah, kita baca surah Al-Hadid surah Al-Hadid mari. Kita baca surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas mari. Mari apa? Syafi'an li ashabi. Apa makna syafi'? Diberi izin oleh Allah untuk memberi pertolongan atas kesusahan yang kita alami di padang mahsyar, bukan dalam syurga. Faham? Di padang mahsyar. Apakah hukum kita tak ambil vaksin? Adakah berdosa? Vaksin ni masuk dalam bab berubat. Nabi kata tadawaw wala tatadawaw biharamin. Berubatlah kamu, dan jangan kamu berubat dengan cara yang haram. Kita ambil berubat dulu. Tadawaw, berubatlah. Baik, berubat ni dalam kitab-kitab syarah hadis ada dua hukum ulama. Pertama, maksud tadawaw ini dia fi'il amal. Dia asal ni al-aslu fil amri yufidul wujuba. Nah, kaedah fiqh asal suruh mana wajib. Maka tadawaw ini mana wajib berubat. Ada pendapat ulama gitu. Dan pendapat yang kedua, tadawaw ini bermakna sunat berubat. Dan ada pendapat yang ketiga ulama fiqh, tadawaw ini maknanya suruh dengan makna harus. Mudah berubat pun tak apa, mun berubat pun boleh. Tapi kalau mun nak berubat, wala tatadawaw biharamin, jangan dengan kaedah yang haram. Nak buat lagi? Betul orang buat hospital, buat kira taubik ke sesen ke, taubik India ke apa, jangan cara haram. Faham? Tidak kait dengan agama. Doktor kafir ke, doktor Kristian ke, boleh lagi. Faham? Yang tak boleh bukan kira agama doktor tu, cara merawat itu jangan cara haram. Nah, jadi ada penyakit yang bila kita sakit baru makan ubat. Nah, kita pening kepala baru makan Panadol. Kita kena gatal dah baru dia buat gatal pun. Tapi kalau vaksin itu dia berkait dengan kuman daripada dia dibuat daripada kuman yang asal membawa penyakit. Sebab tu Tuhan buat kuman ni dia ada dua, kuman baik, kuman jahat. Positif, negatif. Faham? Dalam badan kita ada bakteria yang baik. Ini kajian. Nah, kajian. Dia lebih tahu, kita ikut dia. Dalam bab ni takkan kita nak ikut orang benda gaus seming. Itu kita ikut dalam bab rumah. Dalam bab penyakit kita ikut pakar-pakar penyakit. Dia kata bakteria itu ada dalam badan kita. Ada bakteria yang baik. Bila masuk bakteria yang jahat, bakteria yang baik ini akan menolong badan kita untuk melawan. Nah, jadi vaksin ini macam orang kena ular lah. Kena ketik di ular, ketik di apa-apa, kena ketik di lipang. Nah, kita kena ketik di ular, contoh. Dia akan suntik vaksin. Nah, tapi dia akan tanya lu ular dia ketik. Kata kena benda kaki, doktor kena gigi dulu, ular dia. Dia akan tanya gitu. Dia tak terus pergi ambil obat. Dah, tu hospital bodoh lah tu. Doktor akan tanya, ular dia. Faham lagi? Kenapa? Kerana bila kata kabar ular kapau. Ni vaksin ular kapau. Mudah. Ular sedus-sela. Ni vaksin. Ular kata tebu hak ni. Kan? Dia berlain-lain. Nah, apa-apa. Ni apa-apa. Nampak? Jadi dia buat daripada bahan-bahan daripada badan apa-apa kau dia buat. Kimia daripada badan ni dijadikan vaksin untuk baik dan lawan penyakit apa-apa yang baru kena ni. Maka
vaksin tentang coronavirus ini ialah disuntik dulu supaya kita apabila kalau dikena corona yang baru masuk setelah kita disuntik, kajian dia lah, tidak memberi kesan buruk kepada badan. Itu panggil perubatan vaksin. Jadi vaksin ini, jika ada vaksin yang halal, maka tidak diharuskan vaksin yang najis. Tidak ada vaksin yang halal, maka yang najis baru jadi harus. Sama macam orang buat injak jantung. Injak jantung ni dua saja. Satu dibuat daripada lembu, satu tiruan, satu daripada khinzir. Faham lagi? Tapi daripada lembu itu mahal, daripada khinzir itu murah. Faham lagi? Dah guna pula khinzir jadi murah. Sebab khinzir banyak di pasaran. Khinzir ni kalau beranak 14 ekor sekali cubit. Lepas tu murah. Khinzir ni babi-babi tu 70 riyal sekor. Lembu ada 70 riyal. Telinga 80. Faham lagi? Lembu ni berapa sekor? 3,000. Dah kalau nak buat injak orang mahal. Faham? Jadi harga babi dunia ni murah. Lepas tu banyaknya produk-produk kalau jenis injak tiruang ini daripada khinzir. Kalau daripada lembu ada, harganya tinggi, berganda-ganda. Jadi selagi kita mampu menggunakan injak jantung daripada yang halal lembu, maka tidak boleh menggunakan yang khinzir. Itu pandangan ulama dengan kaedah. Tapi bila tidak ada pilihan, yang ada injak itu daripada khinzir, faman yaturra ghaira baghin wala 'ani fala isma alaih. Kamu sudah masuk pada situasi yang tidak boleh memilih, dan bukan kamu sengaja nak pilih injak khinzir, dan kamu bukan melampau batas, fala isma alai, tiada dosa atas orang ini berubat. Ayat Quran lah tu. Faham lagi? Maka begitulah dengan vaksin. Kalau kita rasa dia tidak memudaratkan kita penyakit ini, maka tidak perlu kita berubat. Kalau kita rasa dia memudaratkan kita, maka wajib kita berubat. Siapa bisi bangau, nak berubat bisi bangau, kena berubat. Tak mau berubat, duduk diam. Lepas tu ayah kita kata, tak mau pergi hospital, tak mau pergi hospital. Tak boleh buat pergi hospital. Ni ulama sebab. Dia tak mau berubat, dia duduk rumah. Sebab lagi. Faham lagi? Jangan heret dia, paksa dia. Tapi ayah tak mau pergi hospital, jangan bisi bangau, duduk diam. Ni wah bila nak baik penyakit nak terbabi ni. Tu dia mengambil hamil marah pula. Orang nak pergi hospital tak apa. Lepas tu duk ngamuk marah ke penyakit. Tu dah betul. Faham? Kita faham baik. Kerajaan suruh kita ambil vaksin. Bukan gitu. Memang kalau kita jadi kerajaan, kita suruh orang berubat tak? Nampak? Cuma dia tidak atas macam dalam rumah. Kerajaannya 2 orang je, mak dengan ayah. Lepas tu rakyat 3 orang, mudah tu. Bila jadi betul sebuah negara, payah. Ni je Perdana Menteri, ni Menteri, ni sulit, ni pegawai kesihatan bercabang-cabang ni. Kadang-kadang betul salah orang, kadang-kadang jadi gayok. Masalah tu banyak. Soalan seterusnya, apakah hukum orang lelaki pakai rambut palsu? Baik, dia pakai rambut palsu ni hukumnya harus orang lelaki. Bila rupanya buruk tak pakai rambut palsu. Kau tengok apa tembok lagi. Kereta tengok accident, kau tengok kepala dia. Faham lagi? Uduhnya kepala. Dari sini sikit rambut, sini sikit rambut macam jin ni. Faham lagi? Dia pakai rambut palsu jadi comel. Hukumnya harus. Faham? Dengan syarat dalam kitab tu ada Baharul Mazi, Syarah Tirmizi. Faham? Hendaklah rambut palsu itu daripada bukan benda rambut manusia, bukan rambut bulu yang najis, dibuat daripada bahan yang suci macam plastik. Hukum ada belaka tak? Tapi dia photoshoot, dia nak pakai rambut, dia tak ada rambut, dia ada rambut, harus. Yang tak boleh dia buat dia jadi perempuan. Dia laki-laki, dia buat rambut perempuan, ambil rambut jadi orang perempuan. Itu tasyabuh, dilarang syarak. Yang boleh sekadar nak bergurau, boleh. Kita jadi puang gurau, boleh. Gurau di mana? Dalam tali WC. Gurau dengan anak-anak. Anak kita nangis, kita pun ambil kain telekung bini kita buat pakai. Adik buat jadi mok. Tu bagi gurau. Bukan dia pakai telekung tu dia tasyabuh bin nisa. Itu saja boleh. Buat pakai baju kelawar mok dia, buat jalan. Anak-anak dia suka lah. Tadi anak dia nangis. Itu dibolehkan. Tapi jangan buat pergi kedai.
Seorang ustaz ajar doa perlindungan Allah di dalam diri aku berada dalam kalimah la ilaha illallah. Betul tak tu? Betul tak? Bukan Allah itu jizim, bukan Allah itu jasad, bukan Allah itu bertempat. Maksudnya bila Allah dalam diri kita adalah Allah tu mari turun daripada langit masuk dalam tubuh. Bukan. Ingat Allah sentiasa. Tapi kalau kata Allah mari masuk dalam tubuh, itu sudah hululiyah. Itu dilarang syarak. Allah bertempat ke sana kemari. Faham lagi? Dah kata Allah masuk dalam hati aku, maksudnya hati itu tempat ingat Allah. Bukan Allah masuk masuk dalam hati diramang. Dah hati Yusuf. Yusuf ada Allah, jadi dua Allah je tu. Jadi mengarut tu. Hati kita ni aria, banyak gangguan. Maka nak ingat Allah jadi serabut, tak ingat Allah. Bila kosongkan hati, tu ingat Allah, kita pun takbir Allahu Akbar. Bila salam Assalamualaikum Allah, baru nampak dunia. Tu tujuan ni, nak Allah masuk hati yang. Yang ini hadir hati ingat kepada Allah. Bukan Allah tu macam mak masuk dalam hati kita. Allah bukan berbentuk, bukan berjisim, bukan bertubuh, bukan makhluk. Soalan yang kedua sebelum akhir. Kita ejah dengan JPJ untuk dapatkan lesen. Boleh? Apa boleh? Tidak nak ejah dengan dia, lesen bomba. JPJ? Dah kita nak ejah lesen. Betul tak? Lesen JPJ. Dia pergi jabat kesihatan minta lesen kereta. Dia pergi RTM minta lesen lori. Tak, JPJ yang tak boleh rasuah. Atau hak orang lain kita potong buang boleh duit kita, atau haram. Kabel boleh. Kabel ni memudahkan urusan. Yang tak boleh kabel ni hak orang, bahan kita. Faham lagi? Guna kabel, projek tu patut diundi. Tapi kita rapat dengan YB, rapat dengan Exco, ejah terus direct duit kita. Menafikan orang lain, makan haram. Faham lagi? Ada pun yang kata ejah-ejah ni tolong permudah. Itu boleh. Tak boleh rasuah, tak boleh zalimi hak orang. Itu tak boleh. Faham lagi tak? Jadi kata nak ejah lesen lepas dengan JBJ, memang orang ikut JBJ. Bukan dia RTM. Cuma hati-hati jangan sampai ada rasuah di situ. Dia hutang alung tak mampu nak tunai, dia lacurkan anak dia. Mana boleh? Hutang alung tu muamalat riba tu haram dah. Mudah dah bayar lagi. Setuju berhutang cara riba tu dipanggil muamalat cara haram. Dosa dah gitu. Alung tak salah bank. Orang jual ikan, dia nak jual ikan, nak ambil ikan, sekali ambil 100 riyal ikan. 100 riyal jual-jual boleh 140. Hitung 40. Esok jual pula, beli ikan 100 riyal, jual-jual dapat 140, 150, untung 50. Jadi kalau kita nak untung 100, boleh pakai modal 100 dia? Tak boleh lah, kita kena ada 200 riyal modal. Yang pergi pinjam tu 1,500. Nak tambah modal niaga, jual ikan je. Faham lagi? Yang pergi pinjam tu 1,500. Jadi asalnya bayarnya RM7 sehari. Sehari 7 riyal. Dia tak bayar hari 7 riyal sehari. Jadi kerana ada lah ralik gitu gini, learning kena bayar 115 riyal sehari. Tak dah nak bayar. Dan hutang dia tidak 1,100, sudah 13,000. Sehari pun kena bayar 115 riyal. Untung 1 riyal. Jarang-jarang 120 untung. Atas ikan 200 riyal. Ini masalah. Ni nak lacurkan anak. Lacur anak apa? Mu tu terjun laut dulu. Asal mu minjam tu haram tu. Ada pula lacur anak. Masuk huwa dalam surah Al-Ikhlas. Buka kitab tafsir. Kul, katakan olehmu, huwa dia. Jumhur ulama huwa tu huwallah. Kul huwallahu ahad. Huwa kul, katakan olehmu, huwa dia.
Dia mana? Dia yang bertanya tu. Kafir mari tanya. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, mu kata Tuhan kami tak betul. Mu kata Tuhan kami bukan Tuhan. Tuhan kami ni Tuhan. Tidak, kami tak sembah. Tuhan kami ni ada daripada temaga, ada daripada kaca, ada daripada kayu, kabung pun ada. Faham? Sif lana rabbak. Okey, Tuhan kami kaca, ada kayu, ada batu pun ada, temaga pun ada. Dah Tuhanmu pun ada. Bila orang kafir tanya gitu Nabi turun ayat kul huwallahu ahad. Allah turun ayat kul, jawab wahai Muhammad. Huwa, dia Tuhan yang orang kafir tanya tu. Allahu ahad, Tuhan yang bernama Allah, lafzul jalalah, yang ahadun, yang satu. Tidak dua, tidak ramai macam tok pekor, itu bukan Tuhan. Nah, apa tu pandangan yang muktamad, tafsiran yang paling benar, yang sahih ialah kembali marji' dia kepada lafaz Allah. Nah, kerana orang kafir ni mari tak tanya tentang Nabi, mari bertanya tentang Tuhan yang Nabi dakwakan sebagai Tuhan yang benar. Nah, maka turun ayat kul huwallah. Huwa, dia yang dibertanya orang kafir ni, Tuhan ni dialah Allah yang ahad. Ketah yang terakhir, kalau kita hukum bini merajuk sebab suami dah ingat balas WhatsApp dia. Merajuk ni biasalah orang perempuan. Hijau kita ni orang laki-laki memujuk. Faham lagi? Kita nak kahwin dengan seorang isteri solehah yang tidak merajuk. Mana ada? Nak cari duana. Faham lagi? Nak cari duana. Orang perempuan nak kahwin dengan orang perempuan tapi macam laki-laki. Mana ada? Puan dia puan. Apa dia perempuan ni? Keperempuanan. Antaranya suka merajuk. Dah tambah kita nak apa hendak ngajuk. Ada mun nikah dengan semai. Mun nikah dengan Daud, mun nikah dengan Gamang. Faham tak? Barulah dak ngajuk. Bila sebut puan mengajuk dak? Bini mu mengajuk. Bini mu mengajuk. Bini ada mengajuk. Dia baru nikah mengajuk dak. Faham? Mu cek mak so kira lah. Faham tak? Ngemu ngajuk. Biasalah tu. Nak. Biasa tu mengajuk. Cuma gitulah. Orang perempuan ini di sini ni. Kalau kita tak balas WhatsApp dia, surat dia lah dia atas, kita lambat balas, dia belebel. Tapi kalau kita 3 jam dia tak balas tak apa tau. Tu kena terima ya. Pasal ada bisingnya. Faham? Kita dia atas WhatsApp, kita dah tengok bawa kereta ting bini kita. Abang ada kat mana tau? Dah kita tengah bawa kereta. Nak jawab ke mana tau? Kita tok dulu telefon. Nak pergi tangga siapa? 5 minit lagi siapa? Siapa tak ku? Siapa dino api merah kita nak jawab. Dah jawab. Halo dah. Apa dah jawab rasih? Ada dana. Betul tak? Kena terima penyakit dia tu. Asal marah jenis pesen gitu. Dia kurang main. Faham lagi? Ada kurang situ sikit. Faham lagi? Terima dah. Apa terima? Kita mesej 3 jam ni tak baca tak apa. Kita tak arah pun. Tahu dah mu orang laki-laki. Mu qawam, mu bah, mu pemimpin rumah tangga, mu memang gagah. Nu yang kena pimpin makmum. Dah kau cerita, terima je lah. Padang itu semua ada mandek kau puang kita kena sabar nanti. Dah, sekarang mu boleh hasil dia malah sekarang. Betul tak? Apa tu Nabi kata bila mu tak suka satu benda pada bini mu, jangan siapa mu sepak terajang dia. Sebab sekarang mu cari dia pula tengah malam. Faham? Maksudnya ada benda yang kita tak kenal tentang bini kita, betul tak? Tapi ada benda yang kita perlu. Faham lagi? Tengok pada gocoh tengah hari tadi jangan. Malah sekarang ya. Kau anda tu. Dah. Faham lagi? Terimalah kelemahan. Memang berakhir ngajuk. Memang kalau kita nak kira keburukan kelemahan itu bertambung waktu tak payah secara. Memang gitu. Kalau kita bincang PT dia, kita pakai PT dia dulu. Pakai PT awak 20 ya.
Oh, dah dari rumah tanya je. Bila nak ayah kan? Bila nak ayah kan? Bila nak ayah kan? PT kita 3,000 senyap kan? Tahu tak? Iwak dah buat ilmu kenyang. Terima lah. Bini bapa memang gitu. Kalau dua kau baru masalah. Kalau pak menengok tidur bawah tu. Nah. Jangan marah benda-benda. Biar dia mengajuk ke apa, kita pujuk dia. Kita oleh 5 nanjang tu, buat keras kan? Tak jadi apa kau? Pujuk pula. Ni nak pergi KTCC yang awak ambil 300 dia awak beli. Apa? Dia molek selalu lah. Baca ayat Quran dia apa? Boleh tu. Kalau mandi dengan bini paling kurang kena tutup kemaluan ke atau tidak? Kau pandamu dah bini mau. Faham? Mau nak tutup tahu nak buat cetong tak apa. Mu tak mau tutup ke mu nak wanggonyoh dah. Tak ada masalah. Dan Rasulullah diceritakan oleh Aisyah mandi bersama dengan isteri. Mutasakan tanyalah guanya hak kelakuan mandi dengan isteri. Faham? Jadi bila kita mandi seorang-seorang ni boleh, hukumnya harus, tak ada masalah. Ada orang yang dia privacy, siapa bini dia pun tak boleh tengok dia mandi. Tapi kalau kita nak sentiasa rasa senang hati, tidak ada berbala baik, makin rapat dengan isteri, mandi berdua. Tak mesti mandi junub lah, mandi hari-hari. Adik kerja sekarang pukul 5. Ni nak andi, andi. Atau mesej 15 minit jangan mandi lagi, tunggu aku balik tu. Seronok. Tahu tak? Kita jiruh bini kita, bini kita jiruh kita. Dia ambil ubat gigi dia buat ngecik tak belakang kita. Kita pun jiruh nala tak kepala dia. Nampak? Gurau-gurau. Lepas tu boleh anak pula. Tak? Itu cara. Jadi tak ada masalah. Sebab aurat-aurat ini yajibu satruhu anin nazar, wajib tutup aurat ni daripada pandangan siapa? Orang yang haram memandang. Dengan ijab qabul maka tidak ada haram memandang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi